A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi setinggi-tingginya atas hadiah dan kurnia yang tidak pernah terhenti melimpah luah kepada kita. Dan Umi sekali lagi merasa sangat bersyukur setinggi-tingginya kerana diberikan keselamatan, diberikan kesihatan dalam tempoh-tempoh yang sewajarnya, diberikan ujian-ujian dalam bentuk peribadi. Maka kali ini tidak ada lain dan bukan segala ujian itu adalah bertujuan untuk membantu kita merasa dekat kembali kepada Allah, merasa kita sedang ditatap Allah dan merasa kita sedang dirawat Allah. Ini satu perasaan yang kadang-kadang sukar kita rasakan. Sebab itu kita kata sakit itu merupakan satu ujian keimanan. Adakah kita benar-benar bergantung kepada doktor, ataupun kita bergantung kepada ubat, ataupun kita bergantung kepada sentuhan dari Allah. Maka sebagai sebahagian daripada hadiah dari Allah, sakit itu merupakan sebahagian dari pemberian yang sangat mahal dan tidak diberikan kepada semua orang. Maka sekali lagi Umi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli DDN dan juga semua jemaah yang sempat hadir untuk majlis kita ataupun tazkirah pagi kita ini. Mengucapkan terima kasih atas semua doa yang dibekalkan, dan sebahagian daripada kesihatan yang Allah kurniakan ini adalah hasil daripada doa semua doa kalian. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih sahabat, terima kasih kawan-kawan, terima kasih adik-adik, dan terima kasih pada semua yang sentiasa berdoa antara satu dengan lain, atau doa mendoakan. Sesungguhnya doa itu merupakan senjata paling ampuh untuk merapatkan hati yang renggang, kita kata membasahkan hati-hati yang kering, dan akhirnya membuat kita merasa kita berada di lantai yang sama, bergerak dalam gerak yang sama, dan akhirnya kita merasa kita bersedia bersama-sama untuk dijemput Allah melalui kebajikan dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Okey, hari ini Umi ingin menyentuh sedikit apa agaknya yang kita kata boleh yang menjadi 3 perkara yang sangat-sangat diutamakan kalau kita Umi menggunakan buku Said Kutub, iaitu kita katakan yang boleh menjerumuskan kita ataupun boleh menghanyutkan kita untuk kepada kita kata kekufuran ataupun kepada kesesatan yang kadang-kadang sama ada kita sedari atau tidak kita sedari. Maka sekali lagi sama juga kalau kata Allah bagi sakit, kita sakit mencari sebab. Apa sebab sakit, apa sebab sakit, apa sebab sakit, akhirnya kita penat. Bila kita penat, bermaknanya kita tidak merasa bahawa sakit itu datangnya dari Allah, hadiah dari Allah. Kalau ini cepat kita perolehi. Maknanya kalau doktor tanya kamu makan apa, buat apa dan sebagainya, maka terlalu banyak jawapan yang ingin diberi tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar menjawab persoalan yang diberikan. Sebelum itu selamat datang kepada semua kita katakan jemaah tazkirah pagi Dewan Dakwah Negara yang sentiasa menggegarkan atau menggerakkan arus aliran sungai-sungai dakwah negara kita. Dan mudah-mudahan sokongan daripada tuan-tuan penonton sekalian like and share program ini ataupun slot ini untuk kita sama-sama mencapai lebih ramai kawan-kawan, untuk kita ajak bersama untuk berkongsi kekuatan, berkongsi kita kata hadiah, berkongsi peluang untuk sama-sama masuk ke dalam arus menggerakkan, menghidupkan, mengimaratkan dakwah kita di seluruh negara, insya-Allah. Jadi selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semua penonton yang dijemput Allah untuk sesi ini atau untuk bersama dengan Dewan Dakwah kuliah pagi Dewan Dakwah ini terus dikekalkan Allah dengan rahmat hidayah untuk merasa mencintai Allah, dekat dengan Allah, lebih mentaati Allah, insya-Allah. Jadi jangan lupa like and share page Dewan Dakwah untuk kita memberi, kalau apa kita kata, kalau Allah pilih kita untuk menyokong urusan dakwah, maka kitalah orang yang akan dipanggil Allah untuk menghulurkan dalam bentuk bantuan besar untuk sama-sama bergerak menghidupkan majlis dakwah kita, insya-Allah. Ramai hati-hati yang kita katakan terbuka lebar, dibuka oleh Allah untuk sama-sama
merasakan bahawa nikmatnya berada dalam arus menghidupkan apa kita kata usaha mendekatkan diri kepada Allah ini. Maka sama-sama kita jangan kita ambil kira bahawa ini sebagai mudah, jangan ambil kira ini sebagai ringan, kerana sebab walaupun kecil yang kita sumbangkan melalui akaun-akaun yang sudah dibekalkan dalam page ini, kerana dia kecil di mata kita tapi besar di mata Allah. Jadi sekali lagi Umi menggalakkan ataupun mendorong semua yang menjadi penonton ini sekurang-kurangnya meninggalkan hasil bekas tangan mereka. Ucapan terima kasih mereka kepada segala usaha ini, daripada gerak medianya, daripada penceramahnya, daripada segala bendanya, untuk kita mengekalkan bahawa dakwah harus berjalan dalam apa keadaan sekalipun. Maka jangan berkira, oh saya PKP tak boleh. Jangan. Dakwah tidak minta banyak, tapi minta berterusan. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Sebagaimana berterusannya pendakwah-pendakwah terus untuk menyalurkan apa saja yang termampu untuk kita sama-sama mengangkat supaya Allah menilai kita sebagai orang yang sudah, sedang dan akan terus menyumbang untuk arus dakwah supaya sungainya mengalir lebih jauh, lebih besar dan akhirnya dapat merangkul ramai manusia untuk mandi di sungainya, untuk mandi di lautnya, kerana Dewan Dakwah merupakan satu daripada anak sungai yang Allah izinkan untuk bergerak sebagai penyalur kepada saluran-saluran dakwah di Malaysia, insya-Allah, dan juga di luar negara kerana kita adalah NGO yang berdaftar. Maka jangan lupa like and share dan jangan lupa juga menitipkan sumbangan-sumbangan yang nanti akan dikira Allah mengikut jumlah yang Allah kira. Kita kata kalau solat Jumaat 21 seorang satu, Jumaat berdua jadi 27, kita harapkan bahawa yang kita sumbangkan sikit tapi Allah gandakan berganda-ganda 700 kali ganda. Maka jangan lupa like and share dan juga like page ini, dan jangan lupa juga membekalkan sumbangan-sumbangan nanti dikira Allah sebagai bekal, insya-Allah. Hari ini giliran saya Dr. Rubiah Hamzah untuk bersama memberikan sedikit ataupun satu dua tips yang boleh kita gunakan bagaimana agaknya kita nak menyemak iman kita. Kita nak menyemak iman kita, jangan sampai kita kata bila kita sakit baru kita rasa Allah tu dekat. Tetapi dalam ibadah harian kita ada banyak perkara-perkara yang kadang-kadang membuat kita nampak macam dekat dengan Allah, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu jauh dari Allah. Contoh pertama apa yang dibekalkan oleh Syahid Said Qutb, kita katakan tiga perkara yang akan dibincangkan ialah, pertama, kalau kita kata kita menyemak iman kita, atau kita bimbang iman kita ini membawa kita kepada dekat kepada Allah atau membawa kita jauh kepada Allah, maka salah satu daripada tiga perkara yang dibincangkan oleh Said Qutb ialah kata pertama, kita kata mengikuti kemahuan sendiri. Mengikuti kemahuan sendiri. Ramai kita nak ikut apa yang kita mahu. Kita tidak mahu ikut apa yang orang mahu, kita tak nak, ataupun kita ikut apa yang orang mahu tapi kita tak nak ikut apa yang Allah mahu. Ini masalah besar kita yang menyebabkan iman kita tidak pernah tebal. Dia sama ada stagnan ataupun nipis, atau semakin nipis atau semakin goyah, atau akhirnya dia tidak terasa hilangnya, tidak terasa bertambahnya. Okay? Maka apa yang dimaksudkan dengan apa kita katakan mengikut kemahuan sendiri, kalau kita melihat surah Al-Qasas ayat 50, okay, yang bermaksud, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak dan mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita melihat ayat ini, kita kata kalau kita mengamalkan mengikut kemahuan sendiri tadi, bermakna kita berusaha untuk tidak menepati apa yang Allah arahkan, apa yang Al-Quran perintahkan.
Ini yang kadang-kadang kita kata kita sudah melihat bahawa agama dilihat sebagai kita katakan uh, perkara yang sangat ringan. Perkara yang sangat ringan. Sebab itu kita kata pengalaman kalau di hospital ramai orang sakit yang tak sempat solat, tak 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 diberi kemudahan solat, tidak dibantu untuk solat, dibantu untuk sihat, dibantu untuk diberi ubat, dibantu dari segala segi tapi tidak ditanya nak solat ke, nak dibantu dengan air uduknya, nak dibantu dibimbing supaya dia mampu untuk mengerjakan solat itu sangat sedikit. Ini pun kita kata kita buat ikut suka kita. Kita buat ikut kita sendiri sedangkan mengikut kehendak sendiri itu sudah termasuk kepada orang-orang yang zalim kata Allah. Orang yang menolak Al-Quran atau tidak taat kepada apa yang disalurkan oleh Al-Quran itu, okey. Sebab itu Syed Qutb kata ayat yang di atas ayat surah Al-Qasas ini mengetika bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia. Faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah dorongan-dorongan hawa nafsunya sendiri. Dorongan hawa nafsunya sendiri. Maka kita katakan dan sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi hamba Allah sedangkan dia masih menurut dorongan-dorongan hawa nafsu sendiri. Allah bagi kita nafsu tetapi Allah minta kita jaga nafsu. Kita yang kawal nafsu bukan nafsu yang kawal kita. Apa yang menyebabkan kita tergelincir, menyebabkan iman kita goyah, menyebabkan iman kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat ataupun dah sakit lebih-lebih akhirnya mati. Kita bimbang ada iman yang sehat iaitu iman para nabi, para sahabat, ada iman yang sakit dan ada iman yang mati. Kalau kita melihat bahawa satu daripada batu-batu tergelinciran yang terjadi dalam kehidupan manusia apabila terlalu banyak mengikut kehendak sendiri. Bila kita kata mengikut kehendak kemahuan sendiri, bermakna dia tidak lagi berdasarkan kepada perintah yang dibekalkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Rasulullah. Ini yang menyebabkan kita kata di lidahnya mengaku beriman tetapi tindak tanduknya tidak menunjukkan dia beriman. Maka sebab itu kita dipesan oleh Allah bahawa siapa saja yang mengikut hawa nafsu tetap hingga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun menjadi hamba kepada hawa nafsunya, dia adalah merupakan orang yang sangat zalim. Bila orang yang sangat zalim, Allah kata apa? Orang-orang yang zalim ini tidak dapat cecah bau api neraka, bau syurga pun. Maka kita katakan maka bila kita kata mengikut nafsu sendiri bermakna kita kita sudah menolak banyak perkara-perkara. Kita menjalani hidup tidak lagi mengikut peraturan yang Allah berikan. Kita menjalani hidup berkeluarga juga tidak mengikut apa lagi yang diperintah oleh Al-Quran. Maka apalagilah PKP kita katakan agama jadi paling ringan. Sebenarnya bukan ringan. Dia tetap harus dilakukan dalam apa yang kita katakan pemberatannya wajib. Walaupun masjid dan surau kita ditutup tetapi kita di rumah tetap menjalankan perintah. Mengikut perintah yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh mengikut selera kita sendiri. Kerana sekali lagi nafsu kebanyakannya tidak membawa. Sebab itu kita kata ada nafsu lawamah, ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang tak baik. Maka kadang-kadang kita katakan kalau kita tidak menjaga nafsu itu dengan iman, menjaganya tidak hanya dengan akal, maka akal juga akan didorong oleh nafsu kerana nafsu merupakan kuasa yang paling besar yang boleh mengalahkan akal. Nafsu adalah pengaruh paling besar yang mampu mengalahkan akal. Sebab itu kita kata kita tidak boleh hanya bergantung kepada akal untuk mengendalikan nafsu. Kalau Imam Ghazali kata apa? Nafsu kamu akan selalu menjadi musuh kepada kamu kerana nafsu itu selalu mendorong kamu untuk kita melakukan apa yang dilarang ataupun untuk menjauhkan kita dengan Allah. Maka dengan sebab itu Allah bekalkan nafsu bertujuan untuk menguji kekuatan iman kita. Adakah kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan nafsu kita, menggunakan iman yang tebal sehingga nafsu itu menjadi tunggangan kita.
nafsu itu menjadi tunggangan kita, bukan menjadi kita yang menjadi tunggangan nafsu. Maknanya kalau kita kata antara kita dengan kuda, nafsu itu harus jadi kudanya dan kitalah harus jadi penunggangnya. Ni kita maksudkan bahawa iman yang kukuh ialah iman yang mampu untuk mengekang nafsunya supaya tidak terdorong kepada perkara yang mampu yang menyebabkan apa kita kata hilang kehormatannya, hilang harga dirinya, ataupun apa yang kita katakan dalam hilang harga kita kata ketaatan, kekuatan, peraturan adabnya dalam mencari rezeki, dalam mengendalikan hidup, dalam mengurus keluarga, dalam menguruskan pekerjaan, dalam mendapatkan rezeki dan sebagainya. Ini sebab kita kata ikut suka saya lah. Suka saya nak solat suka saya nak pakai macam mana suka saya, jangan main-main. Sebab itu kita katakan Islam tidak pernah melepaskan. Orang yang merasa dia beriman, dia tidak pernah merasa lepas dari perhatian Allah. Dia tidak pernah lepas dari peraturan-peraturan yang sudah disenaraikan dalam Al-Quran. Dan dia tidak pernah merasa terlalu bebas melakukan apa saja mengikut kehendaknya kerana kita tetap di bawah genggamannya Allah. Jari-jari manusia, hati-hati manusia itu berada di antara jari-jarinya Allah. Dibalik-balikkan Allah. Tapi kalau kita tidak melihat, kalau tadi kita kata kita mengikut apa sahaja yang dikendalikan oleh nafsu, maka siapakah yang lebih sesat? Yang lebih sesat dari, maknanya kita kata orang yang menurut merajakan hawa nafsunya merupakan di antara mereka yang besar sesatnya dan akhirnya jatuh kepada zalim. Okey, maka kita kata kalau maka itu kita kata ujian yang pertama. Mari kita semak dalam kehidupan kita sejauh mana kita melakukan apa saja yang kita lakukan itu berpandukan apa yang sudah disenaraikan oleh Allah atau berpandukan apa yang sudah dipamerkan oleh Rasulullah sebagai sebahagian daripada panduan-panduan untuk kita menjalani kehidupan kerana Allah. Maka untuk mencapai segala tujuan kita, kerana tidak akan mampu kita mencapai tujuan itu andai kata tidak ada pertolongan Allah. Maka kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, maka segala kerja buat kita, daripada gerak fikirnya, daripada gerak buatnya, daripada hatinya, dari perasaannya, dari perjalanannya dan jadi proses kerjanya harus dimasukkan ke dalam genggamannya Allah, harus dimasukkan ke dalam perhatiannya Allah. Macam kita kata kalau polis trafik katanya kita jalan perlahan-lahan contohnya, bermakna kita kata kita lebih berhati-hati. Maka kalau orang yang merasa bahawa trafik polisnya itu adalah Allah, ataupun kita kata sekatan-sekatan kehidupan jalan raya itu dikendalikan oleh polis trafik, maka kesekatan-sekatan dalam kehidupan kita dikendalikan oleh Allah. Maka kalau ini dasarnya, kita tidak akan merasa lepas bebas untuk terus melakukan apa saja tanpa mengambil kira peraturan-peraturan yang dibekalkan oleh Allah. Sebab itu kita katakan Allah memerintahkan untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Maka kita kata jangan sampai nafsu kita menjauhkan kita dengan Allah. Jangan sampai nafsu kita membuat kita ringan untuk menjalankan perintah Allah ataupun kita kata culas dalam mentaati Allah. Kerana kata kita tidak akan, jika ini yang kita lakukan, beramal iman kita masih lagi dalam peringkat kalah, iman kita masih di peringkat rendah, iman kita masih lagi boleh dikotak-katikkan oleh nafsu, maka kita bagaimana agaknya kita ingin mendapat apa yang kita kata manfaat dan petunjuk dari Allah. Tidak ada petunjuk lain di dunia ini selain daripada petunjuk Allah. Sebab itu Umi 6 hari di hospital merasakan bahawa tanpa dekat dengan Allah.
tanpa dekat dengan Allah, tanpa merasakan sentuhan dari Allah, tanpa merasakan penatapan wajah dari Allah yang menatap kita melalui ujian. Kerana itu kita harus memegang sungguh-sungguh Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemelihara. Jadi kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dalam kepala kita tidak ada satu benda pun yang kita nak buat tanpa turut sertanya Allah dalam minda kita. Tidak ada satu benda pun yang kita lakukan. Kerana yakinlah, walaupun kamu diuji dengan sakit, diuji dengan susah, diuji dengan tak cukup, diuji dengan banyak benda-benda yang kita tak suka, tetapi selagi kita meyakini bahawa ini datangnya dari Allah, maka Allah akan memberikan kita pertolongan secepat-cepatnya. Allah akan memberikan manfaat dan petunjuk-petunjuknya. Kerana apa? Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tak hendak hambanya susah hati, dia tak hendak hambanya sakit, dia tak hendak hambanya sedih, dia tak suka hambanya merintih, dalam arti kata untuk menjalani ujian-ujiannya. Maka masuk ke dalam kepala Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bila ada kesulitan yang kita lalui, maka tolong balik kembali. Jangan tunggu kesulitan saja. Kalau boleh dalam seluruh gerak hidup kita, harus berpaksikan kepada Allah tengok, Allah nampak, Allah tahu, Allah faham, Allah ada, Allah tolong, Allah bantu, Allah dekat. Kata kalau dalam keadaan sedih, ya Allah, aku sedih, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Sebab itu pengalaman Pak Umi, sebab rawatan yang dibekalkan di sepanjang 7 hari itu adalah dalam bentuk drip, dalam bentuk cucuk masuk ke dalam badan terus, tidak ditelan melalui mulut. Maka apa yang Umi selalu bercakap ialah selalu berinteraksi dengan tangan yang sudah terlalu banyak dicucuk untuk masukkan ubat-ubat. Ya Allah, minta maaflah tangan, kamu ni hadiah dari Allah, tapi aku bagi kamu sakit, tapi sakit aku untuk membantu supaya aku lebih cepat sembuh dan untuk mendapat rawatan dan petunjuk dari Allah yang membekalkan kesembuhan. Kita gosok balik tangan kita, ketika itu kita akan nangis. Kita merasa Maha Agung Allah membekalkan kita semua anggota yang lengkap. Ketika itu kita merasa, ya Allah, Maha Agung Allah yang membekalkan tangan yang sangat sempurna yang boleh memasukkan ubat-ubat ke dalam tubuh secara cepat dengan pertolongan Allah. Maka dengan sebab itu Umi pesankan kepada orang yang ingin menjaga imannya, ingin mengukuhkan imannya, jangan terlalu banyak mengikut nafsu. Saya ini sakit sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Dan kita tidak lagi bergantung kepada ubat dan juga kepada doktor sepenuhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bergantung kepadamu, ya Allah. Jadi pada yang tipis imannya atau yang tidak memasukkan Allah dalam proses rawatannya, maka dia akan jadi keluh kesah. Kerana nak dapat kesembuhan bukan mudah. Allah melihat bagaimana kita merayu kepadanya untuk meraih kesembuhan itu. Doktor adalah pengikhtiarnya, tapi ubat-ubat juga adalah apa yang diizinkan oleh Allah. Sebab itu ada ubat yang sesuai dengan tubuh kita, ada ubat yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kalau pengalaman Umi, antibiotik je terpaksa ditukar beberapa kali untuk menyesuaikan dengan sakit kita. Allah sudah tahu apa yang lebih sesuai, apa yang lebih kurang sesuai. Maka sepanjang itu kita harus merasakan bahawa aku sangat-sangat mengharapkan petunjuk dari Allah. Ya Allah, beri petunjuk kepada doktor ini agar dia berjumpa dengan ubat yang benar-benar serasi dengan tubuh. Maka sama juga. Kalau kita mengikut nafsu, kita kata pasal apalah dah berbuat banyak-banyak dah macam-macam makan dah, tapi tak sembuh-sembuh juga lagi. Doktor dah buat macam-macam. Doktor ni bagi apa ya? Ubatnya macam mana ya? Ini masalah-masalah kita. Jadi kita kata kita tidak boleh, kita katakan kita kata mengikuti kemahuan sendiri semata-mata dalam urusan mengurus kehidupan kita. Maka kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Okay? Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak.
Okey. Bahkan lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Surah Al-Furqan ayat 43 dan 44. Maknanya orang yang hanya mengikut kehendak sendiri, suka akulah, ni rumah aku nak buat apa pun, aku suka akulah, aku nak pakai apa pun, suka akulah, aku nak masak apa pun, suka akulah, aku nak cakap apa pun. Bila kita kata suka aku ikut kehendak sendiri ini, kita bimbang, kita turun jadi taraf lebih rendah dari taraf binatang. Ini yang nak ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 43-44. Maka pagi ini kita nak menyemak diri kita sejauh mana aku bersahabat dengan Allah, sejauh mana aku rindu dengan Allah, sejauh mana aku mentaati Allah dalam setiap gerak dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Daripada nak masak sampailah kita kata dah makan dan sebagainya. Daripada dari rumah nak kerja sampailah ke pejabat. Maka sekali lagi kita kata kita tidak mampu menjaga jasad ini daripada terjebak kepada dosa selagi kita belum merasa bahawa jasad ini adalah perantara untuk kita berjumpa Allah. Allah bagi kita untuk menyediakan jasad ini supaya mampu menjadi alat untuk kita mengukuhkan iman kita yang ada di dada kita, yang ada di otak kita, yang ada di minda kita, yang ada dalam emosi kita. Ini kekuatan yang nak diangkat. Kukuhkan keyakinan bahawa rasa dekat dan rasa mesra itu. Rasa dekat dan rasa mesra itu sehingga kita merasa sangat malu kalau melanggar apa yang dilarang oleh Allah ataupun melambat-lambatkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka itu satu daripadanya dan kita bimbang kita terjadi seperti apa yang ada dalam surah Al-Furqan ini. Kita nak elak diri supaya kita tidak pertama jadi binatang, kerana binatang dibekalkan nafsu, tidak dibekalkan akal. Malaikat dibekalkan akal, tidak dibekalkan nafsu, dan kita selaku manusia dibekalkan Allah kedua-duanya, iaitu dibekalkan kita dengan nafsu dan dibekalkan kita juga dengan akal. Maka sebaik-baik orang beriman lebih banyak, kita kata lebih banyak memikirkan ataupun mengaktifkan hidupnya dengan berdasarkan kepada akal yang dibimbing oleh Al-Quran, bukan akal yang dibimbing oleh nafsu. Maka menjadi budak hawa nafsu adalah lebih jelik daripada menjadi binatang, lebih hina daripada binatang. Inilah satu hal yang tidak dapat diragukan lagi dan anda tidak pernah melihat seekor binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tak, binatang boleh taat, tak langgar apa pun. Kalau dia jadi lembu, makanannya hanyalah rumput. Lembu tak boleh menolak untuk tidak makan rumput. Okey. Itu kalau kita anggap binatang. Binatang tak pernah lawan perintah Allah. Binatang tak pernah durhaka dengan Allah. Jadi kalau kita mendurhaka, kita mengikut kehendak sendiri, bermakna kita lebih rendah dari binatang. Setiap binatang memakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey? Baginya. Kemudian dia hanya menjalankan peranan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang menjadi kata-kata maka kita katakan kalau kita ini manusia, kalau binatang ditetapkan Allah, kamu makan rumput, kamu makan ulat, kamu makan apa tumbuhan, kamu makan cacing, kamu makan apa, bermakna sekali lagi mereka sangat taat dengan apa yang telah Allah bekalkan. Tidak pernah kita nampak lembu nak makan daging ke, lembu nak makan nasi ke. Lembu tetap makan rumput, kambing tetap makan daun. Contohnya. Maka sekali lagi, Umi nak tegaskan bahawa kekuatan pendirian kita dalam mengatakan ikut suka saya itu, ramai orang kata, suka saya. Maka suka saya itu merupakan ayat yang boleh membuatkan kita mudah sangat tergelincir. Mudah sangat tergelincir kerana apa? Bila kata ikut saya, iblislah datang, berlori-lori datang, maka datanglah membisikkan bermacam-macam benda. Membisikkan bermacam-macam perkara yang menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh dengan ibadah dan semakin berat untuk melakukan ibadah dan andai kata tidak benar-benar dibaiki, pastinya kita bimbang, kita takut terjatuh. Termasuk dalam kumpulan-kumpulan apa yang dikatakan munafik.
yang mengaku lidahnya sebagai orang Islam tetapi tidak menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh rela, ataupun kita kata memang dilahiriahnya sebagai seorang Islam, mengaku sebagai orang Islam, tetapi dari hatinya sangat membenci Islam, ataupun sangat ringan memandang memandang Islam ni remeh saja, maka mereka akan menunjukkan tindakan-tindakan yang mungkin nak solatnya susah, nak buat baiknya susah, walaupun mereka tetap mengaku orang Islam. Kerana nafsu-nafsu itu sudah merajai mereka. Ataupun apa yang kita katakan, keyakinan, keimanan yang mereka ada sudah mula tergugah kerana berasaskan, bermodalkan ikut suka saya. Maka wahai ayah, wahai ibu yang ada yang sempat, wahai nenek yang sempat bersama, yang dipilih Allah hari ini, maka sekali lagi jangan terlalu mudah membiarkan anak cucu kata suka kita lah, kita nak pakai apa pun, jangan. Suka kita lah, kita nak tengok apa pun. Ini akan mendorong mereka merasa mereka ada mempunyai kuasa otonomi yang sangat besar. Yang mana kita ibu ayah tak boleh campur, tak boleh nak pindah, tak boleh nak ubah dan sebagainya. Kerana terlalu memberi kebebasan tanpa bimbingan bahawa dia dibimbing Allah, dia hamba Allah, dia harus taat dengan perintah Allah, dia tidak boleh mengikut kehendak hatinya saja sampai bila-bila, dia tidak boleh menggunakan naluri inginnya itu untuk semua tindakannya tanpa merujuk kepada adanya perintah-perintah dari Allah, adanya peraturan-peraturan dari Allah. Anak-anak yang dari kecil dan tidak disiplinkan dengan apa yang dikatakan ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal, maka dia akan lepas bebas. Dia akan lepas bebas dan hingga ke besar. Dia akan jadi raja kepada dirinya dan nafsunya akan jadi pedang yang akan nanti menjantas semua kebaikan-kebaikan yang hingga menyebabkan dia akan jatuh kepada jadi anak yang sangat jauh dengan Allah ataupun anak yang sangat jauh dengan bimbingan Allah. Maka dengan sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama menyemak balik ke dalam diri. Sejauh mana aku melakukan perkara-perkara apapun, sejauh mana aku makan mengikut makan yang diperintahkan oleh Allah. Makannya tak banyak, makannya sederhana, berhentinya sebelum kenyang, makannya bismillah, duduknya sungguh-sungguh, pakai tangan kalau boleh, yang terbaik pakai tangan kecuali luka, dan makannya kalau boleh bersama-sama, makannya tak boleh banyak cakap, makannya tak boleh banyak yang boleh menimbulkan rasa malas, tidak boleh terlalu banyak lemak, tidak boleh terlalu pedas, tidak boleh terlalu masam, dan ini boleh menjejas kesihatan dan sebagainya. Maka peraturan-peraturan kecil yang kita kata kecil ini, pada hanya nak makan pun kita sudah jarang-jarang mengikut adab yang dibekalkan oleh Allah. Akhirnya anak kita makan tanpa membangun adab. Bila makannya tidak membangun adab, dia akan makan berjalan, makan berdiri, makan di depan, makan depan TV dan sebagainya. Dari situ mulanya renggangnya hubungannya dengan Allah. Katalah juga sama juga mandi. Bila kita nak ajar anak kita mandi, kalau dari kecil kita kata mandinya tak pakai apa-apa. Jadi bila agaknya kita nak asuh anak supaya mandinya pakai kain basah sebagai adab, malu dengan Allah, malu dengan malaikat, malu dengan orang dan sebagainya. Kita bila anak sudah terbiasa begitu, maka anak hilang adabnya dengan Allah dan hilang adabnya dengan manusia. Ketika kita berjalan, di mana pun lah. Sebab itu sama jugalah anak sudah hari ini, oleh kerana dibiarkan terlalu lama untuk tidak solat, maka solat itu sudah jadi ganjil pada anak-anak. Sebab itu dipesan umur 5 tahun dah start solat, umur 5 tahun start solat. Tapi kalau tidak dimulakan daripada umur 5, 7-nya tidak mampu untuk solat selagi ataupun tidak mahu merasa bahawa waktu solat itu waktu dia dengan Allah, dia tidak lagi merasa bahawa dia harus mentaati perintah-perintah yang ada daripada Allah untuk dia sebagai hamba Allah, maka dia sulit untuk tunduk pada perintah ibu bapanya dan sulit untuk tunduk kepada perintah Allah. Maka dengan sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak diri.
sejauh mana aku hidup menggunakan kemahuan sendiri atau sejauh mana aku menggunakan ataupun kita bersandar kepada Allah atau memasukkan Allah dalam setiap gerak kerja kita supaya tidak lagi menjadi mangsa kepada nafsu yang menjadi pendorong paling utama, pendorong paling besar, pendorong paling kuat dan apa kita kata musuh dari dalam yang paling besar. Kalau kita kata syaitan itu musuhnya manusia, tetapi nafsu syaitan hanya berada di luar diri yang hanya boleh membisik melalui telinga ke hati, tetapi nafsu musuh dari dalam yang kelihatannya baik, yang kelihatannya lembut dan membisik secara paling lembut hingga mampu mengalahkan akal. Oleh itu sekali lagi hari ini mari kita kukuhkan balik iman kita. Kita tidak lagi mahu menggunakan prinsip hidup ikut suka saya, ikut kemahuan saya, ikut apa yang saya mahu. Kerana ini akan membimbing kita, mendorong kita, menjerumuskan kita untuk jauh dan jauh dan jauh dengan Allah dan lekang dengan iman. Jadi iman kita akhirnya sakit dan akhirnya mati. Bila imannya mati, dia sudah tidak lagi merasa berdosa untuk melawan semua apa yang dilarang Allah dan sudah tidak merasa malu atau segan ataupun merasa bersalah kerana meninggalkan apa yang diperintah Allah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah, diberi petunjuk hidayah oleh Allah supaya kita tidak lagi menyerahkan diri kita hanya kepada kehendak dan telunjuk kita, kerana itu menandakan kita sudah terlepas dari apa yang dikatakan bimbingan dan tunjuk ajar dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang walaupun kecil pagi ini diharapkan dapat menjadi renungan dan akhirnya menjadi amalan setiap saat di mana saja kita berada, bahawa Allah tetap berada bersama kita. Sekali lagi Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang dan dia sangat tidak gembira melihat kita sedih, melihat kita sakit, melihat kita susah. Oleh itu Allah ingin, Allah akan berikan hidayah pada mereka yang meminta untuk menjadikan kehidupan mereka sebagaimana yang dibekalkan oleh Allah, pengasih dan penyayang, bukan saja kepada diri, kepada keluarga, tapi paling mahal kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada pagi ini. Maka sekali lagi Umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Jadi sekali lagi berdoakan semua penonton atau semua peserta yang dapat berada bersama Dewan Dakwah kali ini. Sekali lagi jangan lupa like and share, jangan lupa melayari laman web pula page Dewan Dakwah dan seterusnya, memberikan sumbangan semampu mungkin, seikhlas mungkin sebagai tanda dan jabatan untuk kita nanti disatukan oleh Allah ke dalam tali-talinya Allah atau di bawah payungnya Allah, di mana ketika itu tidak ada sebarang perlindungan lagi. Maka jadikanlah sumbangan yang tuan dan puan salurkan ini menjadi sebahagian dari payung ya Allah itu Tuhanku, kesalurkan sumbangan ini kepada Dewan Dakwah untuk menjadi payung ketika aku berada di mahsyar selagi kerana ketika di mana ketika itu tidak ada pelindung selain pelindunganmu ya Allah. Jadi sekali lagi mari kita beramai-ramai memberi sokongan, memberikan apa kita kata petanda-petanda ataupun memberikan pingat-pingat untuk nilai oleh Allah sebagai orang yang mencintai Allah, mentaati Allah dan berjuang untuk menghidupkan agama Allah. Jadi sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dan selamat beribadah.